Okey, Aisyah dah masuk. Terima kasih Aisyah. Okey, sekarang kita akan tengok video ni. Awak dengar. InsyaAllah. Jom buka minda ajar. Assalamualaikum, selamat datang ke saluran ajar pendidikan di luar buku teks. Apa benda yang paling menakutkan dalam dunia? Makhluk halus, hantu dan jembalang sebab kita tak boleh nak nampak diorang, atau mungkin senjata-senjata pemusnah ciptaan manusia yang telah membunuh meragut ratusan juta nyawa. Macam mana kalau saya bagi tahu korang bahawa ada satu benda yang sangat-sangat menakutkan yang bukan saja kita tak boleh nak tengok dengan mata kasar, mereka juga telah membunuh berbilion nyawa sejak sekian lama, iaitu virus dan kuman. Itulah sebabnya antara titik hitam paling mengerikan dalam lembaran sejarah manusia adalah ketika mana mereka dilanda dengan wabak maut. Kalau sesebuah negara dijajah oleh kuasa asing, mereka boleh melawan dengan bersemangat, mempertahankan watan mereka dan mungkin boleh menang atau mati dalam keadaan yang mulia. Tapi ketika mana sebuah kerajaan disinggah dengan wabak maut, nasib mereka lebih kelam daripada pekat malam mereka bergelimpangan mati tanpa sebarang perjuangan. Dan sudah pasti bagi generasi kita terdapat banyak pengajaran yang kita boleh peroleh daripada kisah-kisah penularan wabak maut dalam sejarah. Jadi dalam video ni kita nak meneroka 5 wabak maut yang paling menakutkan dalam sejarah. Nombor 5, wabak kolera. Taun atau kolera adalah satu wabak bawaan air dan makanan yang sangat menakutkan. Ia disebabkan oleh jangkitan bakteria. Mereka yang dijangkiti akan mengalami cirit-birit. Gejala yang lebih teruk boleh membawa kepada maut kerana dehidrasi yang teruk. Penyakit ini bermula di Sungai Ganges di India pada tahun 1817 dengan skala yang sangat besar. Apabila sambutan festival tamat, peserta membawa jangkitan taun balik ke rumah mereka dan mereka menyebarkan ke tempat-tempat lain sekitar India. Ratusan ribu orang India kemudian mati akibat jangkitan tersebut. Taun seterusnya berjangkit daripada pelabuhan ke pelabuhan. Kuman itu merebak dari tong air yang tercemar ataupun sisa kumbahan pesakit yang selanjutnya dibawa pula oleh mereka yang lalu lalang. Pada tahun 1820, taun merebak ke Thailand, Indonesia sehingga membunuh 100,000 orang di Kepulauan Jawa sahaja. Wabak ini kemudian merebak ke China, Jepun dan Eropah. Sesampainya penyakit itu di Britain, rakyat umum telah pun mengalami panik sehingga tersebar berita bahawa lebih ramai orang mati di hospital berbanding di rumah-rumah mereka. Orang ramai percaya bahawa pesakit dibawa ke hospital untuk dibunuh dan dibedah siasat, sehingga akhirnya menyebabkan mogok besar-besaran di Liverpool. Pandemik kolera telah pun berlaku sebanyak 7 ataupun 8 kali sepanjang sejarah, dan walaupun kita kini memiliki perubatan serba moden, ia masih merupakan satu wabak yang sangat ditakuti. Nombor 4, AIDS. Acquired Immune Deficiency Syndrome ataupun AIDS telah pun membunuh lebih daripada 25 juta orang sejak ia pertama kali ditemui pada tahun 1981. Ia penyakit yang agak baru. AIDS disebarkan oleh virus HIV
Human Immunodeficiency Virus yang menyerang imuniti manusia. Secara spesifiknya sel CD4. Virus tersebut merebak melalui pemindahan cecair badan seperti darah, air mani, cecair faraj, cecair anus dan susu badan. Kes yang terbanyak adalah penyebaran HIV menerusi hubungan kelamin yang tidak selamat, perkongsian jarum dan melahirkan anak. Setelah beberapa tempoh, HIV membunuh begitu banyak sel CD4 sehingga tubuh manusia tidak lagi mampu melawan jangkitan dan penyakit, selanjutnya membawa kepada fasa yang paling teruk jangkitan iaitu AIDS. AIDS adalah kemuncak terakhir penyakit yang dibawa oleh HIV, dan pesakit AIDS terdedah kepada pelbagai jenis penyakit sebab imuniti badan mereka dah rosak. Asal-usul AIDS dianggap berpunca daripada monyet di Afrika. Berkemungkinan darah daripada monyet yang dijangkiti virus masuk ke dalam rongga luka pemburu atau apabila pemburu memakan monyet tersebut. Sesetengah teori konspirasi mengatakan ia berpunca daripada hubungan kelamin manusia dengan monyet. Ketika penyakit tersebut pertama kali meletus di Amerika Syarikat, ia dipanggil GRID ataupun Gay Related Immune Deficiency kerana kebanyakan jangkitannya adalah oleh lelaki homoseks. Sehingga kini masih tiada ubat yang boleh mengubati AIDS. Epidemik AIDS telah meragut lebih daripada 35 juta orang di seluruh dunia dan kini dianggarkan 70 juta orang menghidap penyakit tersebut. Nombor 3, Black Death, maut hitam. Black Death, wabak hitam ataupun maut hitam merupakan antara pandemik yang paling dahsyat yang pernah dihadapi oleh spesies manusia. Ia bermula di Asia Tengah dan merebak ke Eropah pada akhir tahun 1340. Sebanyak 75 juta nyawa dianggarkan mati akibat wabak maut ini. Di Eropah saja 1/3 populasi manusia menemui ajal mereka sehingga ia mengubah lanskap sejarah benua tersebut hingga sekarang. Nama wabak itu datang daripada bintik-bintik hitam pada kelasi yang mengembara pada laluan sutera dan kemudian singgah di pelabuhan Sisilia. Mereka yang dijangkiti wabak ini mengalami simptom yang dipanggil bubos. Bobos, bukan boba. Ada jugalah lawak tak cerdik dalam episod serius ni. Ia tumbuh di bahagian kulit sekitar leher, ketiak dan kelamin yang kemudian bernanah dan mengeluarkan darah. Kulit pesakit kemudian ditutupi tempelan-tempelan hitam. Kebanyakan pesakit mati 4 ke 5 hari sahaja setelah jangkitan dengan kadar kematian setinggi 30 hingga 75%. Terdapat keseluruhan populasi bandar yang mati apabila disinggah oleh wabak hitam dan dikatakan bahawa orang Eropah waktu tu diorang tak ada kerja lain selain daripada menanam mayat yang bergelimpangan. Nombor 2, selesema Spanyol. Spanish flu ataupun selesema Spanyol adalah antara insiden yang paling ngeri dalam sejarah manusia, tapi malangnya ramai yang melupakan wabak pandemik ini. Pandemik selesema Sepanyol membunuh lebih ramai orang daripada Hitler, senjata nuklear dan segala pengganas dalam sejarah yang digabungkan sekali. Walaupun namanya wabak Sepanyol, ia bukanlah berasal daripada Sepanyol. Ia dinamakan demikian kerana Sepanyol adalah negara neutral dalam Perang Dunia Pertama yang berlaku pada tahun 1914 sehingga 1918. Yang bermaksud negara itu bebas untuk melaporkan kedahsyatan pandemik ini. Mereka yang menghidap penyakit ini kelemasan dan batuk tanpa henti kerana paru-paru mereka dipenuhi cecair. Muka mereka berubah daripada biru kepada ungu dan kaki mereka menjadi hitam. Mereka yang bernasib baik, mereka akan cuma mati lemas disebabkan kegagalan paru-paru mereka. Ketika wabak itu berlaku, orang ramai dinasihatkan untuk tidak berjabat tangan, untuk tinggal di rumah dan dilarang meludah. Pada ketika selesema 19 melanda, doktor dan saintis tak pasti apa penyebabnya dan bagaimana untuk merawat penyakit tersebut. Tapi ia kemudian lesap secepat ia timbul.
tanpa penjelasan yang memuaskan. Sungguh pun ia merupakan antara wabak maut paling dahsyat dalam sejarah, tetapi ia juga dianggap dilupakan kerana selsema Spanyol ini berlaku ketika Perang Dunia Pertama sudah pun meletus. Berita tentang penyebaran wabak ini disensor oleh tentera yang bukan sahaja terbunuh dek peluru tetapi juga mati akibat wabak menakutkan ini. 1918 bukanlah tahun yang menyenangkan untuk penduduk dunia global. Nombor 1, cacar air, smallpox. Cacar air ataupun smallpox merupakan penyakit yang telah menghantui manusia begitu lama sejak daripada Empayar Mesir pada abad ketiga Masihi. Asal-usulnya tidak diketahui. Ia merupakan penyakit yang sangat menakutkan. 3 daripada 10 orang yang menghidapnya mati. Mereka yang terselamat diselaputi kulit mereka dengan parut. Buku-buku sejarah dipenuhi dengan kisah kes kematian cacar air. Tamadun seperti Aztec dan orang asli Amerika tumbang akibat penyakit ini sehingga populasi mereka berkurangan sebanyak 90%. Yang akhirnya membuat mereka berjaya ditawan oleh orang putih. Bukan sahaja mereka yang miskin, raja-raja Eropah dan monarki juga tewas akibat penyakit cacar air. Sebab kenapa penyakit smallpox ataupun cacar air ini begitu berbahaya adalah kerana ia disebarkan melalui udara dan kadar penyebarannya adalah sangat cepat. Kulit pesakit dipenuhi dengan bintil-bintil di muka, tangan dan lengan. Selang 2 hari, bintik-bintik itu dipenuhi cecair dan nanah yang kemudian pecah. Cacar air kemudian berjaya ditewaskan apabila manusia menemui musuhnya, vaksin. Jadi itulah 5 wabak penyakit maut yang telah menghantui tamadun manusia sekian lama. Ia mendatangkan pengajaran kepada umat manusia walau sehebat mana pun kita, walau sekaya mana pun begitu hebat teknologi yang kita miliki, kita rupa-rupanya tetap akan tumpas dengan segerombolan tentera yang tidak langsung dapat kita lihat dengan mata kasar. Ia boleh meruntuhkan empayar-empayar hebat, yang boleh mendatangkan kecelakaan kepada walau mereka yang paling kuat dan yang paling gagah sekali. Jadi sejauh mana lagi kita nak sombong dan meninggi diri? Jadi itulah dia episod kali ini. Apa pandangan anda? Tulis dalam bahagian komen. Pastikan anda menjaga kebersihan anda, menjauhi daripada himpunan-himpunan yang besar, dan yang paling penting banyakkan berdoa supaya diselamatkan daripada wabak yang menakutkan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa dalam Waalaikumsalam. Aisyah dah tengok video tadi? Ya, Ya, apa pendapat Aisyah mengenai wabak penyakit ni? wabak penyakit ini bahaya. Rasa yang ayat dia yang last tadi kan, walaupun hebat mana sesebuah empire tu, dia boleh tumpah hanya sekadar dengan wabak yang kecil yang tak nampak kan. Ya, Okay, kalau macam kita ni tengah-tengah duduk, tengah belajar ni kan, wabak tu kan melalui udara kan. Kalau Allah nak sampaikan wabak tu kat kita, tiba-tiba je kita boleh jatuh kan. Okay, melalui wabak yang kita belajar ni, kita nak belajar kata tugas sambungan. Sebab apa cikgu tayang video ni, sebab dia berkaitan dengan tema kita hari ni, iaitu wabak penyakit. Dalam kita dengar tadi, ada banyak penggunaan kata tugas. Kata tugas yang kita nak belajar ni ialah apa? Sekejap lagi kita nak faham kata tugas tu, lepas tu kita akan tengok dan kita akan ingat balik, oh tadi dalam video tu banyak penggunaan kata tugas tersebut. Okay, sekarang cikgu ke slide seterusnya. InsyaAllah. Okay. Kata tugas. Dalam kata tugas kita ada kata hubung. Kata hubung gabungan yang kita dah belajar minggu lepas. Minggu ni kita nak belajar kata hubung pancangan. Apa kata hubung pancangan tu? Kata hubung pancangan tu ialah satu kata yang menghubungkan antara klausa tak setara dengan klausa utama. Okay, klausa tak setara klausa utama tu, Aisyah mungkin terfikir apa klausa? Okay, klausa ni ialah rangkaian perkataan yang kita guna untuk kita bina ayat. Contohnya, rangkaian seperti ada subjek, ada predikat. Okay, bila ada satu ayat tu,
kita nak gabung dengan ayat yang lain. Jadi kita gunalah kata hubung pancangan. Cikgu bagi contoh kat sini lah. Contoh dia, contoh antara ayat saya berdoa. Kita nak sambung dengan ayat mereka berkekalan hingga anak cucu. Okey, ini kiranya frasa lah. Frasa saya berdoa. Sebab dia rangkai kata kan. Lepas tu nak sambung dengan mereka berkekalan hingga anak cucu. Jadi kita kena gunalah kata hubung pancangan. Kata hubung pancangan ni berada dalam kata tugas. Okay, dia bertugas untuk menghubungkan frasa lah. Okay, kita guna kata hubung apa? Kata hubung semoga. Dan semoga ni ada dalam kategori tertentu. Dia duduk dalam kumpulan tertentu dalam kata hubung pancangan ni. Dia duduk kumpulan yang mana satu. Jadi kita kena kenal lah Aisyah. Kumpulan apa yang terdapat dalam kata hubung pancangan ni? Okay, sebabnya dia terbagi kepada 3 kumpulan. Kumpulan pertama kita panggil kata hubung pancangan relatif. Yang kedua kita panggil kata hubung pancangan komplement. Dan yang ketiga kita panggil kata hubung pancangan keterangan. Kita banyak guna yang keterangan ni lah. Okay. Yang seterusnya kita akan tengok apa tu kata hubung ini. Yang ada dalam 3 kumpulan ni. Baru kita nampak jelas apa yang kita guna, apa yang kita dengar ni sebenarnya ada kata hubung. Okay. Yang pertama, kata hubung relatif. Kumpulan pertama lah. Okay. Contoh kata dia ialah yang. Mudah kan? Yang. Yang ni adalah kata hubung pancangan. Contoh ayat dia, Aminah dapat membaca novel. Okay. Yang ni satu frasa. Nak hubungkan dengan frasa tebal itu dalam tempoh masa 3 hari. Jadi, kita kena guna kata hubung pancangan yang. Okay, cikgu akan baca ayat penuh. Aminah dapat membaca novel yang tebal itu dalam tempoh 3 hari. Okay, Aisyah, cikgu nak minta Aisyah cuba fikir dan bagi tahu kat cikgu dalam masa 1 minit. Fikir ayat yang kita guna kataan yang, iaitu kata hubung pancangan. Okay, Aisyah terus fikir 1 minit, lepas tu Aisyah bagi tahu cikgu. Kalau tak sempat 1 minit, Aisyah dah bersedia, Aisyah bagi tahu terus pun tak apa. Okey, Aisyah dah bersedia? Belum cikgu. Belum. Okay. Fikir ayat yang kita guna perkataan yang. Contoh boleh letak subjek dulu. Contoh subjek Aisyah. Aisyah apa? Yang apa? Contoh macam tu. Cikgu. Okey. Macam ni ayat dia. Okey. Ibu menghidangkan kuih muih yang enak itu kepada tetamu. Okey. Ada frasa. Ibu menghidangkan kuih muih. Okey, kita guna kata hubung pancangan yang enak itu kepada tetamu. Bagus, betul Aisyah? Kita ingat nak raya dah kah? Okey, insyaAllah kita pergi yang kedua, kumpulan kedua. Iaitu kata hubung pancangan komplement. Komplement ni kalau bahasa Inggeris maksudnya membantu, memenuhi lah. Membantu atau memenuhi sesuatu. Complement each other. Pernah dengar kan perkataan tu kan? Memenuhi ataupun membantu antara satu sama lain. Okey, kita tengok contoh. Dia ada 2 saja yang dia bagi contoh kat sini, yang cikgu bagi contoh kat sini. Pertama ialah untuk. Kita selalu guna kan? Okey, bahawa. Okay. Yang untuk ni contoh ayat. Aisyah boleh tolong bacakan? Kakak pergi ke kedai runcit untuk membeli gula. Okay. Kakak pergi ke kedai runcit, satu frasa dihubungkan dengan pancangan komplement membeli gula. Kalau nanti soalan
Dia kata bina ayat menggunakan kata hubung pancangan komplement. Aisyah dah teringat untuk. Okey. Yang kedua, contoh kata kata hubung pancangan komplement ialah bahawa. Aisyah cuba bacakan untuk cikgu. Cikgu Ami memberitahu kami bahawa lawatan sambil belajar ke kilang itu dibatalkan. Okey, apa? Bahawa kan? Apa kata pancangan komplement kat sini? Bahawa. Okay, kita ingat tadi relatif yang, betul tak? Dekat video tadi banyak dia guna perkataan yang tu. Lepas tu untuk pancangan komplement, kumpulan kedua. Dan ada bahawa juga untuk kumpulan kedua, itu pancangan komplement. Yang relatif, pancangan komplement ada untuk dengan bahawa. Kita ke seterusnya, slide seterusnya. Yang ni contoh dia terlalu banyak untuk kumpulan ketiga ni. Okey, yang ni kita panggil pancangan keterangan. So, kita menjelaskan lagi. Mula-mula kita bagi satu frasa, lepas tu kita nak jelaskan lagi, kita gunalah kata hubung pancangan keterangan ni. Okey, contoh yang pertama, kita selalu guna kerana. Contoh ayat, dia lambat tiba di sekolah kerana basikalnya rosak. Dia bagi tahu dia lambat, tapi dia nak terangkan kenapa dia lambat. Dia gunalah kata pancangan keterangan dia kerana. Yang kedua, agar. Dalam keterangan agar. Contoh ayat dia, rajin-rajinlah membaca buku ini agar kamu cepat pandai. Dan yang ketiga, kalau. Yang ni digunakan kat depan. Kalau saya menjadi orang kaya, saya akan membeli sebuah rumah banglo. Okay, Aisyah cuba bina satu ayat secara spontan menggunakan kalau. Manusia suka guna perkataan kalau. Kita kan manusia, insya-Allah secara spontan. Silakan Aisyah. Kalau. Boleh Aisyah? Kalau Aisyah. Okey. Okey. Kalau saya kuat, dah lama saya angkat batu yang berat itu. Boleh cikgu? Boleh. Kalau saya kuat, sudah lama saya angkat batu yang berat itu. Okey. Terima kasih Aisyah. Okay, yang seterusnya, andai kata. Yang andai kata juga ialah kata tugas dalam kategori kata hubung pancangan keterangan. Okey. Contoh ayat dia, andai kata adik menangis, engkaulah yang patut memujuknya. Andai kata saya jatuh, engkaulah yang perlu membantu saya. Contohlah. Okey. Yang kelima, jika. Okey. Saya akan membantu orang-orang miskin jika saya sudah bekerja nanti. Okay. Kita selalu kalau kat rumah lah, kalau cikgu lah. Okay. Jika saya sudah selesai kerja, saya akan keluar bersama kamu. Contohlah kalau adik cikgu panggil cikgu, jomlah kita keluar pergi market pagi-pagi. Cikgu kata, kalau cikgu dah siap kerja, saya akan ke market jika saya sudah selesai kerja. Contohlah ayat cikgu bagi. Okay, yang keenam, apabila para penonton tertawa apabila melihat telatah pelawak itu. Yang kita selalu guna. Yang seterusnya, kataan hingga. Contoh, penduduk kampung bergotong royong dari pagi hingga petang. Kita selalu guna kan? Okay. Yang seterusnya, biarpun hidup susah, kita selalu menghulurkan derma. Kenapa Aisyah walaupun hidup susah kita selalu menghulurkan derma? Aisyah ada penerangan tak? Tak ada cikgu. Tak ada, okey. Kalau Aisyah tak ada duit, Aisyah bagi duit ke orang lain, Aisyah rasa apa? Rasa susah ke rasa kaya masa tu?
Rasa kaya. Rasa kaya kan? Okey. Hmm. Wah, orang yang ada duit tapi dia tak menderma. Masa tu dia tak rasa kaya tu kan? Nikmatnya Allah bagilah. Okey. Next. Seterusnya. Supaya. Okey. Belajarlah bersungguh-sungguh supaya kamu lulus dengan cemerlang dalam UPSR nanti. Kita juga selalu guna perkataan supaya. Sekarang cikgu akan bagi tahu dengan cepat. Selebihnya kamu kena baca sekejap lagi lah. Selepas pembelajaran PPR kita lah. Okey. Contoh kat sini, ketika. Okey. Pada ketika kemalangan itu berlaku, saya sedang tidur. Ataupun pada ketika hujan turun, saya sedang apa? Saya sedang memasak. Contohlah. Seterusnya, sesungguh pun. Okey. Sungguh pun orang itu kaya, dia tidak kedekut. Okay. Kendati pun pelajar suka guna sebab menarik perkataan dia. Okay. Contoh ayat kendati pun. Wanita itu masih kuat bekerja kendati pun umurnya sudah lanjut. Okay. Sewaktu pula, contoh sewaktu. Yang ni dalam keterangan lagi ni. Hujan turun dengan lebatnya sewaktu dia tidur. Contoh yang ni selalu guna. Cikgu sekarang selalu guna. Lantaran. Okay. Kepala adik berdarah lantaran dia terjatuh di atas jalan raya. Seterusnya, setelah menyiapkan kerja-kerja itu, kami pun pulang ke rumah masing-masing. Okay. Manakala pula contoh rumah Akif besar, manakala rumah Ramli kecil. Okay. Yang tu contoh. Ada banyak contoh lagi cikgu sertakan, kamu baca nanti. Contoh ada sementara, meskipun, ada semenjak, sampai, selamanya. Dia ada 27 contoh cikgu sediakan supaya kamu boleh jadi panduan semasa kamu selesaikan tugasan ataupun bila kamu jumpa soalan dekat kertas soalan PT3, kamu dah ada panduan. Cikgu bagi panduan. Kita ada selagi, sekiranya, sejak, sebelum, walaupun, tak kala. Tak kala ni contoh. Hujan turun dengan lebat tak kala dia sedang menebang pokok. Okay. Tu contoh tak kala lah. Okay. Seterusnya, kita nak tengok kata hubung pancangan yang terdapat dalam teks, iaitu dalam bahan. Cikgu bagi bahan ini berdasarkan wabak penyakit yang dijelaskan dalam buku teks kita muka surat 50 hingga 51. Okay, cikgu nak berkongsi mengenai penyakit yang ada kat dalam buku teks ni sebab kawasan kita sangat asing dengan binatang anjing kan. Dan kita selalu rasa anjing tu bahaya. Sekarang kita nak tahu kenapa anjing tu bahaya. Salah satunya kita nak hindari penyakit yang nama dia penyakit rabies kat sini. Tak semua penyakit anjing ada sakit rabies tau. Tapi kalau dia membawa penyakit, salah satunya ialah penyakit rabies ni lah. Okay. Kita nak baca, jadi cikgu nak share kat kamu dekat kertas word bagi kita nampak lebih jelas. Kamu nampak kertas ni Aisyah? Nampak kan? Nampak. Ya. Okey. Okey. Cikgu besarkan sikit, nak minta tolong kamu bacakan panggilan ni. Okey Aisyah, boleh tolong bacakan start tajuk sampai ke virus ni. Silakan Aisyah. Hindari penyakit rabies. Penyakit rabies atau anjing gila ialah penyakit yang disebabkan oleh jangkitan virus Lyssaviruses. Okay. Virus ini dibawa oleh haiwan seperti anjing, kucing dan kelawar. Jangkitan berlaku apabila haiwan yang terkena jangkitan ini menggigit atau mencakar haiwan lain atau manusia. Air liur daripada haiwan tersebut merupakan ejen penyebar virus Lyssavirus.
Okey. Sekarang ni kita tengok bahagian-bahagian dia nah. Okey, badan ditegak. Kita tengok ciri-ciri anjing yang membawa penyakit rabies. Badan ditegakkan ke hadapan, telinga dia menegaklah ke hadapan, bukan dia letak telinga dia tapi dia menegakkan. Lepas tu dahi dia berkerut menegak, hidung dia berkerut juga. Gigi dan gusi dia kelihatanlah nampak. Dia macam nak menggigit, lepas tu bulu badan dia mencacak. Okey. Kita tengok kat sini ada kata tugas, iaitu kata hubung pancangan. Satu, Aisyah jumpa tak dekat perenggan ni? Ada tak Aisyah? Ya. Contoh Ada. satu yang Aisyah jumpa? Yang. Yang, nampak Penyakit jelas. yang. Contoh yang mana tu yang? Ni penyakit yang. Okey, lagi Ya. ada tak lagi? Apabila. Awak nampak jelas kan? Dekat dalam ciri-ciri anjing ni ada tak? Tak jelas, tak apa. Nanti awak baca balik contoh-contoh dia kan. Awak akan nampak. Nampak Okey. yang kita nampak jelas sekarang ni yang dengan apabila. Okey, nanti awak kena tulis kat buku tata bahasa lah. Okey, awak tulis contoh kata ataupun contoh perkataan, kata hubung pancangan, satu yang, dua apabila. Okey. Sekarang kita tengok muka surat 51. Cikgu bacakan dulu, lepas ni kamu bacakan. Panduan menghindari penyakit rabies. Tindakan yang perlu diambil jika digigit. Segera cuci bahagian yang digigit dengan sabun dan air bagi menghilangkan kesan air liur. Yang seterusnya, dapatkan rawatan luka di pusat kesihatan atau hospital yang berhampiran secepat mungkin. Sekiranya anda diberikan suntikan vaksin anti-rabies secara berkala, patuhilah arahan doktor. Kamu pernah tak kena suntik anti-rabies ni Aisyah? Aisyah belah kucing tak? Belah. Pernah tak kena gigit? Pernah. Kau kena cakap. Awak pergi klinik, doktor buat apa? Cucuk. Cucuk. Okey, ni mungkin tu sama dengan anti-rabies. Dia tu nak elak apa? Jangkitan dari haiwan. Okey, Aisyah Haiwan. boleh baca gejala yang berlaku setelah virus menyerang. Aisyah boleh baca yang ni? Boleh. Okey, terima kasih Aisyah. Gejala yang berlaku setelah virus menyerang sistem saraf pusat. Keresahan dan kegelisahan. Perubahan sikap secara tiba-tiba, keliruan, takut akan air, kesukaran menelan makanan, insomnia, lumpuh. Okey, kalau macam kita kena gigit dengan kucing. Okey, salah satu mungkin kita alami mungkin perubahan dari segi keresahan dengan kegelisahan. Satu tu nampaklah jelas. Okey, pernah alami ke? Belum pernah? Ya. Seterusnya cikgu baca tanda-tanda dan gejala penyakit rabies. Penyakit akan menunjukkan tanda-tanda seperti yang berikut selepas 20 hingga 60 hari terkena gigitan. Demam. Jadi kalau orang kena dengan kucing lalu demam lah. Sakit dan lenguh pada tempat gigitan. Ada juga kelusuan otot badan, sakit kepala. Okay, yang pencegah jangkitan rabies awak baca nanti insya-Allah. Okay, setakat yang kita baca muka surat ni, apa perkataan yang merupakan kata tugas, kata hubung komplement ataupun kata hubung relatif, kata hubung keterangan. Nak awak jumpa. Yang jelas apa? Yang kan? Banyak perkataan yang, betul Aisyah? Betul. Okey, apabila ada juga? Okey, nanti kena semak balik, awak tulis dekat buku tata bahasa. Kita teruskan dengan ni slide kita. InsyaAllah masa dah habis, lebih sikit masa tak apa lah. Okey, yang ni cikgu nak bagi sebagai penilaian. Okey, untuk bahagian pembelajaran hari ni,
kita kena tahu kata tugas ni. Kita tugas ni dekat dalam bahan. Kita dah penuhi dia Aisyah. Tadi kita baca teks dan kita jumpa yang dengan apabila. Yang kedua, kita kena bina ayat. Okey, cikgu tak bagi kamu bina ayat secara penilaian. Sebab tadi cikgu dah tanya kamu bina ayat kan. Ni cikgu nak bagi kamu isi tempat kosong dekat ayat. Menggunakan kata hubung pancangan hari ni. Okay, contoh satu. Kita bincang satu je Aisyah. Satu, tempat kosong. Aku tidak sempat pulang. Sampaikan salamku apabila ayah sampaikan salamku kepada ayah dan ibu. Agak-agak apa tu? Ni awak tahu. Jika aku tidak sempat pulang, sampaikan salamku kepada ayah dan ibu. Betul? Okey, yang kedua. Cikgu bincang satu lagi lah. Suhaimi amat menyayangi Suhaila. Dia hanyalah anak angkat. Agak-agak apa Aisyah? Tak apa. Aisyah fikirkan sampai nombor 10. Okey, insyaAllah cikgu akan membantu kamu dengan bagi pilihan jawapan nanti dekat dalam grup. Moga yang lain pun sertai kita. Okey, terima kasih Aisyah. Cikgu dah tukar dah. Terima kasih tapi dia tak nak thank you. Yang ini kamu faham lah. Kata tugas, pancangan. Kata tugas, kata hubung, pancangan. Ada 3 kan? Relatif, komplement dengan keterangan. Paling banyak apa Aisyah? Keterangan. Paling sikit apa? Bila? Relatif. Relatif ada apa perkataan dia? Yang. Okey. Kalau komplement 2 kan? Apa yang 2 tu? Ya. Untuk dengan bahawa. Okey, kalau keterangan awak ingat bila sebut sesuatu awak nak terangkan sesuatu. Contoh sementara, apabila. Macam tu tau. Sementara sebenarnya kata hubung pancangan keterangan ni paling mudah. Semua kita rasa nampak banyak, kita rasa susah. Maksudnya tu paling mudah. Kamu ingat kamu buat ayat, kamu nak terang. Kamu guna perkataan tu. Tu ialah kata hubung keterangan. Okey, terima kasih Aisyah. Kita tutuplah kita dengan tasbih dengan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa la asina insana fi khusr allazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Aisyah,